Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matematik tingkatan 2 bab 12 sukatan kecenderungan memusat. Okey, hari ini kita dah masuk standard pembelajaran yang baru iaitu 12.1.2 membuat kesimpulan tentang kesan perubahan suatu set data terhadap nilai mood, mean dan median. Okey, untuk tajuk hari ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 254. Okey, ada dua situasi dekat sini. Okey, situasi yang pertama, perubahan data. Okey, perubahan data secara seragam. Okey, apa yang akan berlaku kepada perubahan mean, median dan mood? So, jika perubahan data secara seragam, perubahan mean, median dan mood juga secara seragam. Okey. So, untuk penerangan berkaitan dengan nota yang pertama ni, kamu boleh rujuk rangsangan minda muka surat 254. Okey, kamu fahamkan rangsangan minda muka surat 254. Okey, situasi yang kedua, data diubah secara tidak seragam. Okey, diubah secara tidak seragam. So, maka nilai mean, median dan mood juga akan berubah secara tidak seragam juga. So, senang saja nak hafal. Jika data tu berubah seragam, mean, median dan mood pun akan berubah seragam. Maksud seragam tu, contoh ada data ada 5 nombor. So, 5 nombor tu kamu tambah dengan 2. So, bila kamu tambah dengan 2, mood, median, mean pun akan berubah secara seragam. Okey. Jika kamu tambah secara tidak seragam, contoh ada 5 set data. Dalam set data tu ada 5 data. Ada data yang pertama tambah dengan 2, data yang kedua tambah dengan 3, data yang keempat tambah dengan 6. Itu maksud dia perubahan data tu tak seragam. So, bila perubahan data tak seragam, perubahan ketiga-tiga perkara, mood, median, mean pun akan tidak seragam juga. So, untuk lebih faham, kita akan lihat contoh berkaitan dengan perubahan data. Okey, kita lihat contoh berkaitan dengan perubahan data dan kesan kepada mood, median dan mean. Okey, contoh, Kanang membeli 5 jenis alat tulis di koperasi sekolah yang masing-masingnya berharga. Okey, 5 jenis tadi harga dia RM1, RM2, RM3, ada 2 jenis barang dan RM6. Hitung mean. Okey, soalan A, hitung mean, median dan mood bagi set data tersebut. Okey, so kita kira yang pertama nak hitung mean. Okey, kena ingat baliklah. Nak hitung mean apa dia? Kita tambah semua data. Okey, RM1 tambah RM2 tambah RM3 tambah lagi RM3 dan RM6. Okey. So, kesemua data ni bila kita tambah, kita bahagi dengan bilangan data. Atau bilangan kekerapan iaitu ada 5 lah. Okey. Jadi kita tambah semua dapat RM15. Okey. RM15 bahagi dengan 5. So, kita dapat mean dia adalah RM3 nah. Okey, mean sama juga dengan RM3. Okey, so mean selesai. Okey, kita kira pula median. Okey. So, kena ingat lagi apakah kaedah atau cara nak kira median. Okey. So, nak kira median kita buat apa? Okay, kita susun data dalam susunan menaik. Okey, so kita susun RM1. Okey. RM2. RM3. RM3 lagi. Dan last RM6. Okey. So, data ni dalam ganjil kan? So, ganjil mudah lah. Kita potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang. So, kita akan dapat median juga, nilai dia RM3. Okey. Okey, seterusnya mood. Mood pula apa dia? Data yang paling kerap muncul. Okey, so kalau kita lihat dalam senarai, okey, nombor 3 atau RM3 ada 2 kali. Yang lain semua sekali sahaja. So, mood adalah RM3. Okey, selesai soalan A. So, kita akan lihat soalan B pula.
Okey, untuk soalan yang tadi, kita akan ubah data. Okey, ikut kehendak soalan. Okey, soalan B nah. Hitung mean, median dan mode yang baharu jika setiap harga alat tulis itu. Okey, ada dua soalan kat sini. Satu Roman, kita tambah semua data dengan 2. Dua Roman, kita darab semua data dengan 3. Okey, kita lihat dulu apabila kita tambah semua data dengan RM2. So, ini data baharu. Okey, kamu kena tulis dulu data baharu. Maksudnya data yang telah ditambah dengan 2. Okey, so apabila kita tambah data dengan 2, so dia akan jadi RM3. Yang pertama akan jadi RM3. Data yang kedua akan jadi RM4. Okey, data yang ketiga akan jadi RM5. Okey, yang keempat pun RM5. Okey, dan data yang terakhir akan jadi okey. Betul. 5. Dan yang terakhir akan jadi yang terakhir tadi data asal ialah 6 kan. So, kita tambah dengan 2 akan jadi RM8. Okey. So, ini data yang baharu selepas kita tambah ke semua data secara seragam dengan 2. Nah, semua kita tambah dengan 2. Itu yang dikatakan data perubahan data secara seragam. Okey, so kita cari mean. Okey, so bila kita cari mean, sama macam tadilah. Kita tambah dulu data. Okey, RM3 tambah RM4 tambah RM5 tambah RM5 dan tambah RM6. Okey. Sorry, RM8. Tengok, saya sebut 8 tadi, tulis 6. Kat atas ni 8 lah. So, RM8. Okey, so per dengan bilangan data atau kekerapan sama juga lah. Bilangan dia 5 je. Okey, so kamu akan dapat RM25 bahagi dengan 5. So, mean kamu akan dapat RM5. Okey. So, perubahan dah berlaku. Tadi sebelum kita tambah 2, mean kita adalah RM3. Okey, sebab ada perubahan data, maka mean pun akan berubah lah. Okey, kita lihat pula untuk cari median. Okey, median. Okey, median kita susun. So, kita boleh guna atas ni lah. Nanti kalau kamu salin, kamu tulis mula lah. Saya nak jimat masa, saya guna yang atas ni. So, kita potong satu, depan, belakang, potong, depan, potong, belakang, potong. So, median yang tinggal ialah RM5. Okey, mode pun samalah RM5. Sebab apa RM5? Sebab ada 2 kali. Okey, so RM5. Okey, so kamu lihat kat sini. So, data ni ditambah secara seragam. So, perubahan mean, mode dan median pun seragam. Maksud seragam, yang asal sebelum kita tambah, mean tadi 3. So, selepas kita tambah, mean jadi 5. Median pun 3, selepas kita tambah jadi 5. Mode pun jadi 5. Sebelum dan selepas ditambah. So, bermakna perubahan tu seragam. So, kamu lihat kat sini. Berdasarkan contoh apabila data diubah secara seragam. Okey. Nilai mean, median dan mode yang baru juga berubah secara seragam. Senang saja nah. Okey. So, kita lihat pula data yang tadi juga kita darab dengan 3. So, data baharu. Tadi operasi tambah, ni operasi darab. So, data baharu. Okey. Yang pertama darab dengan 3 dapat RM3. Yang kedua darab dengan 3 dapat RM6. Okey, data yang ketiga dapat RM10. Yang keempat pun RM10. 10 pula. RM9. Okey. Okey, 9 darab dengan 3 dah. Bukan 5 tadi. 3 darab 3 RM9. Dan yang terakhir 6 kan? RM18. Okey, RM18. Okey.
So, sama juga kita nak check ada perubahan yang macam mana untuk mean, median dan mode. Okay, so mean, okay, kita tambah semua data. So, nanti kamu tulis lah kat sini apa tambah apa. Okay, so bahagi dengan 5 juga. Okay, nanti kamu tulis atas ni lah. So, jawapan kamu akan dapat, hasil tambah ialah RM45. Okay, bahagi dengan 5. So, dapat RM9. Okay. Okay, untuk median. Okay, median. So, kita potong depan, potong belakang. Potong depan, potong belakang. So, yang tinggal RM9. Okay, mode pun samalah. RM9 ada 2 kali. So, apa kesimpulan yang kamu boleh buat? Okay, kesimpulan dia, apabila data diubah dengan seragam, maka mean, median dan mode juga berubah secara seragam. Kita kena check daripada data yang asal lah. Okay, so perubahan tu akan jadi seragam. Okay, so seperti nota di atas ni lah. Okay, kita lihat pula jika perubahan data secara tidak seragam pula, macam mana akan jadi. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh untuk perubahan data secara tidak seragam. Okey, apakah kesan kepada mean, median dan mode jika data berubah secara tidak seragam? Okey, skor raju dalam kuis bahasa Jepun ialah 3, 6 dan 6. Okey, maksudnya ada 3 kali kuis lah. Hitung mean, median dan mode bagi set data itu. Kita lihat yang pertama, mean. Okay, mean untuk data. Okay, 3 tambah 6 tambah dengan 6. Okay, per dengan bilangan data ada 3. Jadi, kita tambah dapat hasil 15 bahagi dengan 3. So, jawapan dapat 5. Okay. Okay, seterusnya kita lihat pula median. Okay, median. Sama juga dengan okay, 3, 6, 6. Okay, potong satu depan, potong satu belakang. So, median sama juga dengan 6. Okay, mode. Okay, mode. Okay, 6. Skor 6 ada 2 kali. So, mode adalah 6. Okay, so ini untuk data asal sebelum berlaku perubahan. Okay, kita lihat apabila berlaku perubahan. Okay, tambahkan data pertama dengan 1. Okay, ini data baharu. Okay, data baharu kita tulis dulu. Okay, data pertama kita tambah dengan 1, 3 tambah 1, 4. Tambahkan data kedua dengan 2. Okay, 6 tambah 2, 8. Dan tambahkan data ketiga dengan 3. 6 tambah 3, 9. So, nampak tak kat sini? Perubahan data tu tak seragam. Ada data tambah dengan 1, ada data tambah dengan 2 dan ada data tambah dengan 3. So, kita lihat apakah perubahan untuk mean, median dan mode yang baharu. So, kita lihat mean. Okay, mean bersamaan dengan 4 tambah 8 tambah 9 per dengan 3. So, 4 tambah 8, 12. 12 tambah 9, 21 per dengan 3. So, jawapan kamu, mean yang baru adalah 7. Okey, untuk median. Okey, median samaan dengan, okey, potong depan, potong belakang, tinggal 8. Okey, mode. Okey, mode. Okey, kalau kamu lihat data semua bilangan kekerapan dia sama. Maksudnya 4 ada satu sekali, 8 ada sekali, 9 pun ada sekali. Jadi, bila sama, bermakna tiada mode. Mana? Sebab kekerapan data tu sama. Jadi, tiada mode. Okey, so kamu lihat di sini. Kesimpulan yang kamu dapat buat. So, sebelum data ditambah, mean 5. Selepas data ditambah, mean jadi 7. Sebelum data ditambah, median 6. Okey, selepas berlaku perubahan data, median jadi 8. Nampak tak seragam?
5 jadi 7 tambah dengan 2. 6 jadi 8 tambah dengan 2. Tapi dia punya nilai dia tak sama. Okey, 5 jadi 7, 6 jadi 8. Macam tu. Mood, yang asal 6. Ada mood 6. Yang baru, selepas berlaku perubahan data yang tidak seragam, tiada mood. So, kesimpulan dia ada di atas ni. Berdasarkan contoh, apabila data diubah secara tidak seragam, nilai mean, median dan mood yang baru juga berubah secara tidak seragam. So, senang saja nak ingat. Okey, sampai di sini saja kelas kita untuk hari ini. Okay, latihan hari ini saya nak kamu siapkan menjana kecemerlangan. Okey, buka buku teks muka surat 271 hingga 272. Kamu buat 4 soalan sahaja, iaitu soalan nombor 1, 3, 4 dan soalan nombor 5. Okey, selamat belajar dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.